صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. 25 bulan 6. Ada lagi tak depan? Sampai mana? Faslun fi zikri syai'in. Tak bertanda sebenarnya. Faslun fi zikri syai'in minal ayani al-mutanajjisati wa ma yatharu minha. Boleh ni, berbaris ni. Tak berbaris nak mengajar, nak baca balik tak boleh, kecuali dah pandai Arab. Wa ma la yatharu minha. Faslun ini suatu pasal pada menyatakan fi zikri, pada menyatakan syai'in sesuatu minal ayan daripada benda-benda al-mutanajjisah, yang mutanajjisah. Mutanajjisah ni kita dah tahu kan, dianya boleh jadi suci tapi dianya najis. Macam air dikatakan air mutanajjis, kita dah baca kan, bukan air najis. Sebab tu benda ni pun dia katakan dia mutanajjisah, sebab dia boleh suci. Kalau najis macam anjing dan babi, anjing dan babi itu sampai bila pun dia tak boleh suci kan, sebab bendanya adalah najis. Begitu juga air kencing, tai, muntah kan, bangkai, itu semua najis, bukan mutanajjisah. Yang ini mutanajjisah ni kulit bangkai, kan, sebab dia boleh suci. Walaupun dia asal daripada bangkai najis, tapi dia tak dihukumkan najis 100%, sebab dia boleh disucikan dengan disamak. Sebab tu dia katakan mutanajjisah. Ayan al-mutanajjisah, benda-benda yang mutanajis, bukan najis. Sebab najis selama-lamanya tak boleh suci. Macam bangkai kan, tak boleh suci. Daging dia, tulang dia tak boleh. Yang boleh kulit dia, dengan syarat yang kita kata dah telah disuci dia dengan disamak. Itu mutanajis. Wa ma yatharu minha, dan apa yang suci daripada yang mutanajis tadi, bidibag, dengan disamak. Ya, dibag Arab kata, Melayu kata samak. Kita kata yang kena jilat anjing babi samak, itu bukan samak, itu basuh, najis mughallazah. Yang samak ni kulit bangkai, itu samak, ya. Wa ma la yatharu minha, dan apa yang tak suci daripadanya. Bermula kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakkan dia. Nampak tak? Semua kulit bangkai adalah suci dengan disamakkan dia. Itu kaedah dia. Semua kulit bangkai itu suci apabila telah disamak. Sama ada bangkai binatang yang dimakankan dia dan lain-lainnya. Sama ada bangkai binatang yang boleh makan seperti lembu kambing. Nah, kita ingat bangkai lembu kambing yang dikatakan bangkai tadi, dia tak disembelih mengikut hukum syarak. Adapun lembu kambing yang telah disembelih mengikut hukum syarak, dia tak boleh kata bangkai lagi. Lembu dah kena sembelih, kita ini bangkai lembu, tak boleh. Mana? Sebab dia sudah bukan bangkai. Lembu yang mati tak disembelih, itu maknanya bangkai. Boleh faham? Maka sebab itu setiap bangkai binatang ini, kulit dia tu menjadi suci dengan disamak. Sama ada binatang yang halal dimakan ataupun yang tak halal dimakan. Faham kaedah tu kan? Kulit bangkai sekaliannya suci dengan disamakkan dia, sama ada bangkai binatang yang dimakankan dia dan lain-lainnya. Sama ada yang dimakan ataupun yang tak dimakan. Yang tak dimakan kita katakan rimau kan.
Jadi kulit rimau ke, kulit lembu ke, sama dia suci apabila dia telah disamak. Tapi kalau yang binatang yang halal dimakan, yang telah disembelih, itu adalah makanan yang tak boleh makan, darah dengan taiknya saja. Yang lain balon lah kalau mampu je. Sebab tu tak boleh kata orang kaya dah, sebab dah jadi makanan. Binatang yang halal dimakan bila dah disembelih, semuanya adalah makanan. Tiap-tiap makanan mesti suci. Itu dia punya kaedah. Dan kaifiatnya bahawa dihilangkan lebih-lebih daripada kulit. Ini makna cara nak samak kulit binatang tadi, kulit bangkai lah kita katakan. Caranya yang dikatakan samak tadi, hendaklah kita hilangkan apa jua yang selain daripada kulit. Hanya tinggal semata-mata kulit. Itu dia. Bulu, darah, urat, lemak, daging, semua tu kena hilangkan dia. Ini makna samak. Sebab ada yang saya mengajar di mana, dia tanya, Ustaz, yang kita pakai tali pinggang ni macam mana Ustaz? Dia orang tak samak ni, kita pakai je. Tengok bukan main lagi, made in England. Ustaz pun pakai made in USA. Saya pakai made in USA. Gas ke? Jiwa apa tu? Gas. Saya ni gas masak nasi je. Saya pakai tengok made in USA, tapi saya beli RM2 je. Apa dia? Ni RM4. Made in Perancis. Habis macam mana Ustaz pakai beg tak sama ni, tengok bubuh kitab pula dalam. Sama lah dah tu, kulit tinggal semata-mata kulit. Kalau kita rendam, basah dan kering sama, tak mengeluarkan bau lagi. Itu dia punya tahap sama. Tak kira siapa yang sama. Asal kering dan basah dah tak berbau lagi, tu mana suci lah kulit itu. Tak boleh kacau lah kita. Dah suci kan. Bila suci bolehlah buat sembahyang. Itu dikatakan nazafah tu suci, tathir tu bersuci. Ini yang saya cerita tadi. Gitulah. Bila kita beli benda tu dah tak busuk lagi kalau basah, makna kulit tu dah suci lah tu. Pakai sembahyang ke, kita punya ni apa, dompet. Sekarang ni ada bahasa baru dompet, apa dia panggil? Wallet. Saya terkejut. Kat wallet apa benda? Wallet saya kata budak. Dompet wallet. Dan kaifiatnya, cara nak samak kulit tadi, bahawa dihilangkan lebih-lebih daripada kulit, daripada darah dan daging yang pada kulit dan lain-lainnya. Darah, daging, bulu, urat, semua kena buang daripada kulit. Daripada barang yang membusukkan dia, apa jua yang menyebabkan kulit tadi jadi busuk, hendaklah kita buang dia. Itu makna samak. Dengan sesuatu yang tajam rasanya. Apa dia yang tajam rasanya? Jadi kita nak samak kulit tadi, nak buang dia punya lemak dia, lendir dia, nak jadi dia kecut, hendaklah menggunakan benda yang tajam rasanya. Apa dia yang tajam rasanya? Bukan pisau tu tajam sifat dia. Ini rasa dia. Rasa sifat juga. Kalau kita cuci dengan pisau tak jadi. Rasanya tajam. Jadi apa yang rasanya tajam? Limau nipis pun tajam lah. Asid tajam. Asid tu tajam lah kita katakan, sebab asid ni macam-macam jenis asid. Limau pun asid kan, nenas pun asid. Nenas asid ke? Yang saya tahu nenas lah. Sebab nenas tu kalau kita kopek 10 biji je tak pakai sarung tangan, pecah ni. Tajam kan? Buah nenas tu kita pegang, kalau orang kahwin jangan tak pakai sarung, kita kopek pegang 10 biji aja kalau ni, nipis ni. Itu tajam, jadi macam itulah. Hendaklah kita gunakan benda-benda yang tajam macam ini untuk membuang dia punya tu, lendir-lendir yang ada pada kulit tadi.
tajam rasanya. Taik merpati pun tajam. Taik burung merpati itu tajam tu. Dan yang kelat, tajam dan kelat. Dua alat ini untuk guna sebagai nak samak kulit. Tajam dan kelat. Pinang muda pun kelat kan orang kata. Daun jambu pun kelat. Tapi yang paling kelat buah manyakani. Tahu buah manyakani? Tahu kot. Oh, rumah saya jual banyak tu. Sekarang pun ada lagi. Sebab dia orang beli selalu 4 biji RM2. Oh, rumah jual 100 baru 120 baru RM10. Banyak juga duit dia dapat. Jual manyakani tablet lah. Buatlah kan, adalah bahan lain semua. Boleh kan? Yang tajam rasanya dan yang kelat seperti tawas dan buah manjakani. Buah manjakani. Seperti tawas, awak tajam. Kelat, manjakani. Manjakani ni macam jambu batu, cuma dia ada tajam-tajam sikit buah dia. Besar-besar ibu tangan, besar kelingking banyak. Kedai ubat ada jual. Kalau orang dulu kan, kalau luka-luka kan, kita berhitan zaman dulu nak bagi dia cepat kan, sapu tu lah, asal dekat pasu kan, dia punya kelat itu sapu. Orang dulu kalau luka apa kan, buah manja kani, dia kelat. Dan umpamanya bukan mesti tawas dan manjakani, apa juga yang kelat dan tajam. Yang kelat dan tajam. Dan jikalau najis sekalipun seperti tahi merpati, memadai ia. Walaupun alat untuk kita nak samak tadi benda najis macam tahi merpati memadai. Sebab kita nak sucikan dia tadi, dia bukan mesti dengan benda yang suci, benda najis pun tak apa. Kita nak hendakkan yang kelat dan tajam tadi, umpamanya tahi merpati kan, kita rendam kulit dalam tahi burung merpati tu. Kerana ketajaman tahi burung merpati itu boleh mengecutkan kulit tadi. Boleh. Melainkan kulit anjing dan babi dan yang diperanakkan daripada keduanya, kecuali yang tak suci, kulit anjing dan babi. Sebab keseluruhan anjing dan babi itu adalah najis. Macam bangkai, keseluruhan bangkai adalah najis. Yang mutanajis kulitnya sahaja. Tadi itu kaedah dia. Bangkai itu semua najis, yang tak najis kulit dia tadi. Itu pun dengan syarat telah disamak. Adapun anjing dan babi keseluruhannya adalah najis. Dia bukan mutanajis, ya? Bukan mutanajis. Sebab itu tak ada dalam anjing dan babi yang suci. Walaupun kulitnya, walaupun disamak, dia adalah najis. Sebab itu saya tinggal satu kasut di Mekah. Bila saya tengok ada lubang-lubang ni, mungkin juga ni. Jadi saya nak tinggal gitu saja, takut nanti pekerja hotel ambil, saya potong dia belakang. Tentu mate, dia punya belakang pun tak boleh pakai lagi. Beli mahal juga, 100 lebih. Masa baru tak nampak, bila dah buruk baru nampak dia punya lubang-lubang. Walaupun tak pastilah, cuma ada kesan lubang tu mungkin. Dia kata kalau kulit babi dia ada lubang 3-3 kan, satu tapak 3 tu dulu. Tapi ini tidak, cuma ada nampak lubang-lubang lah. Jadi saya ragu-ragu, takut. Walaupun saya yang beli mahal 100 lebih, polo beli baru, bukan second hand, itu beli baru tu. Beli Camel baru 160 lah. Baik beli yang RM20. Wah, ini kena hujan ni sebabnya. Melainkan kulit anjing dan babi dan yang diperanakkan daripada keduanya atau salah satu daripada keduanya dengan binatang yang suci, maka tiada suci disamakkan dia. Anjing dan babi, apa juga yang lahir daripada anjing dan babi, ataupun satu binatang suci, satu tadi anjing, satu babi. Kita katakan babi kahwin dengan kambing, keluar bentuk seekor kambing, hukumnya sama dengan babi. Ataupun kambing kahwin dengan anjing, tak kira yang mana jantan, yang mana betina, lahir anaknya berupa kambing, tapi mak dia babi, mak dia anjing ke, bapak dia anjing ke, dihukumkan dia sama dengan anjing.
apa juga kejadian daripada anjing dan babi. Dan andainya orang pula kahwin dengan babi, keluar anak sebiji rupa orang, hukumnya adalah babi dari segi hukum hakam, dan dia orang. Najisnya dia samalah dengan babi. Tapi tak boleh berlaku, ni cuma hukum saja kalau berlaku. Sebab dia punya ni tak sama. Saya tanya profesor bahagian ini, tak boleh jadi ustaz. Kalau buat cantum manusia dengan babi, nak jadi orang tak mau jadi, benda lain-lain jenis ke? Tak akan jadi. Yang sama ayam dengan puyuh, seladang dengan lembu, dia sama lah. Itu maksudnya boleh jadi. Yang jadi selembu, sebab lembu dengan seladang tu bentuk dia sama, sebab tu dia boleh cantum. Kalau babi dengan manusia, kalau nak buat cantum tak mau jadi. Tapi kalau jadi, dianya adalah dari segi tubuhnya dihukumkan babi, tapi dari segi asal ada manusia tu dia wajib sembahyang. Jadi kalau kita tersentuh dengan dia, kita kena wajib basuh 7 kali. Rupa orang cuma mak dia babi lah kita katakan. Jadi kalau kita sentuh dia, kita kena wajib basuh 7 kali. Walaupun tak ada sikit pun rupa babi. Tapi memang orang tengok dia betul lahir daripada mak babi tadi. Manalah tahu babi kahwin dengan orang, dapat anak satu, bentuk orang. Ini bukan cakap saya ni, Sabilal Muhtadin dalam kitab. Dan hukumnya adalah dianya najisnya sama dengan babi, tapi dari segi dia wajib mukallafnya sebab dia orang bapak dia tadi ataupun mak dia orang, maka dia wajib sembahyang, wajib apa. Tapi dari segi najis. Berjemaah dengan kita, kalau tersentuh dia basah, kalau kering sama kering tak apalah. Kalau ambil uduk dekat dia percik, kena ayat uduk dia habis. Maka apabila disamak kulit yang telah terdahulu sebutnya itu, sucilah zahirnya dan batinnya. Maknanya kalau kita samak kulit yang tadi, yang bukan anjing dan babi, zahir dan batinnya semuanya suci. Tak ada najis lah dah. Luar pun suci, dalam dia pun suci. Zahir batin. Dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya. Tapi kalau ada tertinggal bulu sikit-sikit maaf. Tapi kalau bulu banyak tak maaf. Macam ada orang letak bulu kat rumah kan, satu dia kan bulu rimau, tak maaf itu. Kulitnya suci, bulu tak suci. Kan ada orang buat perhiasan yang rimau kan, kulit suci, bulu tu tak suci. Hanya sedikit dimaafkan. Kalau kambing tak apalah, rumah saya pun ada kambing. Kulit kambing kan dia orang beli buku frame, kulitnya RM10, frame-nya 100. Mengarut betul dia kata. Tapi apa nak buat, aku tengok dah ada dah, nak buang tak patut. Kulit RM10, dia punya frame 100. Ayatul Kursi, ayat 1000 dinar apa tulis itu. Dan dimaafkan bulu yang sedikit padanya, boleh kan? Badan, bulu, bangkai dan tulangnya dan kukunya dan tanduknya dan lainnya najis sekaliannya. Nampak? Kecuali gading gajah. Gading gajah itu ada khilaf. Mazhab Syafi'i gading gajah najis, Maliki tak najis. Gading gajah. Tapi kita Syafi'i, jangan makan katak. Nabi tak boleh makan katak. Maliki boleh, kan? Dan bulu bangkai dan tulangnya dan kukunya dan tanduknya. Mana bangkai, bulu dia, tulang, kuku, tanduk, semua najis. Yang tak najis tadi dia punya kulit saja. Satu, jangan pakai kuku harimau. Ada orang gantung kuku harimau, nak buat ajiman. Harimau tu mulia lagi kita, yang kita gandingkan kuku dekat leher kita, apa benda. Tapi main orang tak erti, no, kuku harimau gantung kat leher. Ni tak, apa ada benda. Kulit tenggiling gantung, hantu tak lari dia kata. Hantu lagi takut dekat kita pada kulit tenggiling kan. Gantung kulit tenggiling. Wallahualam, tak tahulah kalau dah cuba boleh jadi begitu.
tiada suci disamakan dia, dan dikehendaki dengan bangkai. Ni dia nak cerita bangkai ni. Apakah yang dikatakan bangkai? Dan dikehendaki dengan bangkai binatang yang hilang hidupnya dengan ketiadaan sembelih. Ini bangkai. Bangkai binatang yang hilang hidupnya. Yang suci tadi bangkai binatang, tahu, selain binatang tak boleh. Nanti kita kata suci-suci, bangkai orang pun buat juga, tak boleh. Bangkai orang lah memang suci dah. Bangkai manusia ni keseluruhannya suci. Hatta orang murtad pun bangkai dia suci, bukan najis. Cuma kerana dia rosak akidahnya tadi, boleh kita bagi makan anjing bangkai dia. Dari hukum suci, bangkai anak Adam adalah suci. Semua bangkai anak Adam suci, tak macam bangkai binatang. Yang ini tadi binatang. Maka sebab itu bangkai anak Adam tak boleh digunakan kepada yang tidak menghormati sebagai sesuatu yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya kami telah muliakan anak Adam. Jadi kita tak boleh kulit dia kita nak ambil, nak buat beg tangan ke, tak? Beg tangan yang paling cantik daripada kulit manusia, tak boleh. Tak ada pula orang buat je lah, mana tahu ada orang buat. Tali pinggang yang lembut je kata, daripada kulit tak boleh. Allah suruh kita muliakan anak Adam ini, dah Allah muliakan. Jadi yang dikatakan yang boleh disucikan tadi, kulit binatang yang hilang hidupnya dengan ketiadaan sembelih yang dimuktabarkan pada syarak. Kulit binatang yang tidak disembelih mengikut undang-undang syarak, itu dia. Yang dimuktabarkan pada syarak mengikut undang-undang yang telah ditentukan Islam cara menyembelih dengan syaratnya, rukunnya begitu. Jadi kalau sembelih tidak mengikut syarat dan rukun syarak itu, ini maknanya sembelihan yang tidak muktabar pada syarak. Boleh. Sembelihan yang muktabar pada syarak ada syarat dan rukun. Jadi kalau kita sembelih tidak mengikut syarat dan rukun, ini sembelihan yang tidak muktabar pada syarak. Kita nak urai balik ni. Sembelihan yang muktabar pada syarak tu apa dia? Sembelih yang mengikut hukum syarak, mesti ada qasad. Yang menyembelih tadi mesti orang yang sudah mumayyiz. Kalau kanak-kanak 3 tahun sembelih tak boleh makan. Mumayyiz yang dah 7 tahun, yang dah tahu bersuci sendiri, kan? Tahu ni kotor, kalau makan aiskrim jatuh dia tak ambil lagi kotor. Itu mumayyiz. Ada sengaja. Dia sembelih tu ada sengaja, walaupun tak ada baca, tak ada apa, tapi dia buat dengan sengaja. Bukan makna terbuat. Mana sembelih yang tak dengan sengaja? Burung lagi dia baling dengan parang, putus leher, itu mana ada sengaja. Walaupun putus leher tak boleh makan, tapi kalau dia sengaja nak sembelih, letak burung ke, letak ayam atas dia punya ni apa, pelandas kan, pelandas, tak baca apa pun, tapi dia sengaja pam dia potong. Bercerailah ayam kepala dengan badannya, dengan syarat halqum tadi sebelah kepala, halal lah dimakan, walaupun perbuatannya adalah haram. Perbuatan menyembelih macam tu hukumnya haram, tapi kerana ada sengaja dia nak sembelih, ayamnya halal dimakan. Syaratnya yang menyembelih adalah orang Islam dan kafir kitabi, kafir yang ada kitab, Yahudi Nasara. Lepas tu kalau kita pergi kat Jerman ke, kat England sana, tengok Mak Saleh sembelih ayam, balon lah ayam dia boleh makan, kan? Sebab dia orang Yahudi Nasara ni, dia ada kitab, dan dia menjadi Yahudi Nasara sebelum bangkit Nabi lagi, keturunan itu. Dia sembelihan dia kita boleh makan. Boleh? Ini orang perempuan sembelih pula tak boleh makan. Yahudi Nasara pun boleh makan. Udah kelang kabut, tak ada orang lelaki nak sembelih ayam, macam mana? Perempuan lah, bukan syaratnya sembelih ayam lelaki. Syaratnya sembelih ayam yang pertama lelaki, mana ada. Kalau syarat nak kahwin, betul, syarat nak kahwin yang pertama lelaki. Tidak. Ada wali pun tak ada lelaki, nak kahwin macam mana? Laki-laki baru perempuan. Jadi kalau pondan tak boleh lah, sebab bukan lelaki perempuan. Khumsa. Dia tahu, kena makan ubat.
Dan dikehendaki dengan bangkai binatang yang hilang hidupnya ketiadaan dengan kesembelihan yang dimuktabar pada syarak. Seperti sembelih binatang yang tiada dimakan, seperti himar dan bagal. Jadi sembelih yang tidak muktabar pada syarak ni, kalau binatang yang halal dimakan itu, walaupun disembelih mengikut hukum syarak, binatang yang tidak halal dimakan seperti kucing, keldai, himar kan, walaupun disembelih mengikut hukum syarak, dia adalah bangkai, kerana memang binatang itu tidak halal dimakan. Faham tak? Ataupun binatang yang halal dimakan tapi tidak disembelih mengikut hukum syarak, dia mati. Itu semua bangkai tu. Semua bangkai binatang yang tak halal dimakan walaupun disembelih mengikut hukum syarak, ataupun binatang yang halal dimakan seperti kuda, lembu, kambing, rusa, ayam, itik, tapi tidak disembelih mengikut hukum syarak, itu semua bangkai. Boleh kan? Jadi kulit-kulit bangkai inilah yang suci dengan disamakkan dia. Dan yang disembelih dengan tulang. Ini dia cerita ni. Binatang yang disembelih tapi pakai alat penyembelihnya tulang. Sebab syarat pada syarak, menyembelih binatang mesti dengan sesuatu yang tajam. Dan putusnya dua urat darah ni, urat makan dengan urat nafas ni, kan yang besar ni urat nafas ni, di bawah yang besar ni ada satu urat makan, meri, halkum dan merinya. Halkum ni yang besar ni, meri yang di bawah tu, kalau ayam dia lari-lari tu, kalau kita sembelih dia lembut, itu meri. Hendaklah diputuskan dengan satu ketika, satu masa. Dan hendaklah putusnya dua urat tadi dengan ketajaman alat memotong. Sebab tu kita kena faham, kalau kita sembelih dah tumpul, tekan-tekan lagi tak boleh tu. Sebab dikehendaki yang memutuskan itu dengan tajam, bukan tekanan yang kuat. Sebab menyembelih selain tulang dan kuku alatnya. Jadi kalau menyembelih, walaupun tajam tulang tak boleh, walaupun tajam kuku tak boleh. Selain tulang dan kuku, asalkan yang tajam boleh lah. Buluh ke, besi ke, tembaga ke, emas ke, tak, kaca ke, tak, plastik ke, apa juga, asalkan tajam. Yang tak boleh, kuku dan tulang. Itu dalam bab menyembelih. Dan juga sembelihan majusi, bukan kafir kitabi, majusi, orang yang menyembah api. Kan kita tengok kebanyakan agama kalau bukan kitabiah ni, bukan agama yang ada kitab ni, tidak, dia banyaknya bertuhan ada berkaitan dengan api, penyembahan dia ada pada api kan. Sebab berpunca daripada Qabil ini. Agama yang menyembah api ni berpunca daripada Qabil. Qabil bila korban dia dimakan oleh api, kan dia letak hampa-hampa gandum tu, yang elok dia tak bagi, dia sayang letak. Si Qabil, si Habil pula dia bagi kibas yang tercantik di antara ratusan kibas dia jaga. Yang si Habil ini malaikat bawa ke surga. Kemudian masa sembelih Nabi Allah Ibrahim sembelih Ismail kan, turunkan balik tu yang dia sembelih. Nabi Ibrahim sembelih tu korban si Habil lah tu. Jadi yang si Qabil ini dimakan oleh api, kena panah petik, terbakar. Daripada si Qabil lah mula menyembah api, jadi keturunan dia lah ni yang ikut-ikut terus sampailah ke zaman Namrudnya, zaman apa ni kan, zaman Nabi lahir di Parsi kan, yang menyembah api, padam api itu, sampailah hari ni. Api yang di Iran tu ada di Malaysia ke ni, yang zaman Parsi punya api tu, api sembahan Raja Parsi tu, dia orang sambung hingga hari ni ada, tak padam api tu. Kenapa api sembahan berhala dia orang tu, yang di zaman Raja Parsi, zaman Nabi lahir, yang padamnya tu, padam yang Nabi lahir tu, padam sembahan Parsi. Lepas tu dia menyala tu lah yang terus sampai hari ni, kekal api tu sampai hari ni, sambung tak padam. Mana tidaklah padam dengan disambung dengan api yang lain, majusi. Tahu tak? Mana dia ambil api tu, dia sambung bawa hingga kekal hari ni, api sembahan Raja Parsi tu.
Bukan kata dah padam ambil lighter pula ni tak. Punya dia orang jaga tu, api suci dia tu, bagi kepercayaan mereka lah. Dan sembelihan Majusi dan orang yang muhrim pada sembelih perburuan. Orang yang muhrim ini orang yang sedang dalam ihram mengerjakan umrah ataupun mengerjakan haji. Orang ini dipanggil orang muhrim. Faham tak? Kita sekarang bila muhrim orang yang tak boleh kahwin, itu mahram. Yang tak boleh kahwin itu mahram. Ini yang sedang dalam ihram dipanggil muhrim. Ahrama yuhrimu muhrimun. Isim fa'il dia. Orang yang sedang membangun mengerjakan ibadah umrah ataupun haji, sedang dalam keadaan haram, dia buat kerja-kerja lain yang membatalkan umrah dan haji dia, itu makna muhrim. Jadi di antara haram orang yang dalam haji ataupun umrah menyembelih binatang buruan. Binatang buruan, sembelih ayam tak apa, sembelih binatang buruan. Orang dalam haji tak boleh, dalam umrah pun tak boleh. Kalau dia sembelih unta, dia kena bayar dam burung kasawari. Kalau dia sembelih kijang, dia kena bayar seekor kambing. Kijang kambing sama besar kan. Kalau rusa, dia kena bayar seekor lembu. Kena dam tartib wa ta'dil. Macam mana? Ayolah, tartib wa ta'dil. Boleh kan? Jadi orang dalam ihram ni kalau dia menyembelih, sembelihannya adalah bangkai, tak boleh dimakan. Sebab haram orang dalam ihram menyembelih binatang buruan. Faham tak? Dalam ihram tembak burung tu boleh sembelih. Bangkai burung. Dan kalau dia ada bela burung pergi Mekah, dia tak lepas burung tu, dia kena dam. Ada orang bela burung, dia pergi berhaji, dia terlupa nak lepas burung. Balik dia kena dam. Tengoklah burung kalau merpati ke apa ke. Kalau tak lepas pun bagi orang lah dulu, bagi anak senang. Ni apa nak ke Mekah ni, burung nak ambil hang lah. Esok dah balik, aku nak ambil burung balik. Bapak boleh ambil balik, bagi dekat anak. Bapak bagi dekat anak, boleh ambil balik. Bapak masuk rumah anak, dia nak makan apa pun dalam rumah anak dia boleh. Tapi anak laki-laki jangan masuk rumah anak perempuan main makan je, tak boleh. Tu dia dalam Islam. Masuk rumah anak laki-laki, apa ada dalam rumah, dalam peti air sana boleh makan lah. Sebab anak laki-laki hak kita, anak perempuan hak suami dia. Masuk rumah anak perempuan, kalau dia dah redha tu lain cerita lah. Menantu redha kan, kot menantu tak redha, pak mentua aku ni bebas sangat ni, haram tu. Mana dia begini 40 minit dah. Maka tiada diisnad anak binatang yang disembelih ibunya. Asalnya cukup ni, panjang cerita ni tak habis. Cukuplah malam ni 45 minit, saya pun kurang sihat. Kena cara buat batuk ni, ada 7-Eleven buka. Tidak dikecualikan anak binatang yang disembelih ibunya. Jadi minggu depan nak cerita sembelih lembu, dalam perut lembu ada anak. Apa hukum anak yang dalam perut tadi? Itu minggu depan sambungan dia. Apakah ianya bangkai atau tidak? Orang Arab dia suka ni. Guru cerita orang Arab dia cukup suka tu. Cari lembu yang bunting, dia sembelih. Yang anak tu dia orang buat sate. Kalah lagi sate kajang. Malam salam saya mengajak, ada satu orang tu kata, Ustaz malam ni kita kena sate kajang. Jauhnya tak, sini dia kata ada. Dia kata satu hari 4 tan. 4 tan daging satu hari. Ini besar. Baguslah ke syarikat ni, perniagaan sate kajang cerita ni. Jadi orang Arab dia suka tu, anak lembu tu, anak kunta ke, anak yang dalam perut tu, daging dia lembut, buat sate. Kita tak makan tak? Jadi malam ni kita berhenti di sini. Ada tuan-tuan nak bertanya?
asalkan matinya ayam itu dengan sebab sembelih boleh makan walaupun seminggu. Sebab dia lama jangka hayat mazbuhah dia lama. Sebab biasa jatuh bagi itik. Itik kalau kita sembelih pagi ni, pagi esok boleh mati. Ayam jarang kan, sebab tu tak sama ikan. Ikan, kalau ikan senangin, dia naik atas darat, tak sampai 2 minit, dia kelupur mati kan? Kebanyakan ikan itu lah, ikan kembung ke, ikan apa. Tapi jangan ikan apa ni, ikan kerapu. Ikan kerapu 6 jam atas darat tak mati. Itu ikan laut tu. Kalau ikan semilang pula pun sama juga. Mancing pukul 2 sampai pukul 8 malam sampai rumah tak mati, atas kering. Kalau ikan darat, ikan puyuh, ikan haruan tu semua panjang umur tu. Dia naik atas darat tak mati. Tapi kalau ikan lampam naik sekejap aja kelupur mati. Jadi hayat itu dipanggil hayat mazbuhah, hidup yang telah kena sembelih. Dia punya takrif dia. Kalau ikan hidup yang kena sembelih, ikan bawa naik atas darat, berapa lama baru dia mati. Jadi kerana keadaan matinya tak sama. Kalau ikan lampam naik godek mati. Tak, ikan sepat itu juga sekejap dia mati. Kalau ikan puyuh tahan 10 jam sampai kering kulit itu, kena panas, cuit bergerak lagi ikan puyuh. Boleh tak? Termasuklah ketam tu yang berikat tu. Ketam tu seminggu tak mati tak ada. Yang berikat tu. Jangan ketam bunga naik sekejap aja, 2-3 minit mati. Sebab tu ada orang kata ketam tu tak boleh makan, hidup 2 alam. Padahal dia 2 alam, cuma dia lama jangka hayat baru mati. Ketam yang berikat tu. Kalau tak ikat, siap kita. Sebab tu ikat sepit dia. Boleh makan. Yang kata tak boleh makan tu sebab dia ingat ketam tu macam katak. Yang dikatakan hidup 2 alam ini macam buaya, penyu, kura-kura. Dia tak boleh hidup di dalam laut saja, tak ada daratan. Dia tak boleh hidup daratan saja, tak ada dalam air. Itu baru 2 alam. Si ketam ni, dia tengah laut tu tak pernah jumpa daratan. Kalau dia naik ke darat pun, dia kena cari air masuk lubang. Yang ketam berikat tu, dia bukan boleh duduk. Maknanya bukan dia berhajat kepada 2 alam untuk hidup. Tapi kalau katak, dia berhajat 2 alam untuk hidup. Dia tak boleh hidup dalam air saja katak. Tak? Dan tak boleh hidup atas darat saja, mesti kena ada air. Time dia nak bertelur, nak menetas, dalam air. Bila dia membesar atas darat. Begitu juga kura-kura. Dia hidup dalam air, tapi nak bertelur naik ke atas darat. Itu yang dikatakan 2 alam. Yang ketam ini bukan 2 alam macam itu. Cuma dia jangka hayatnya panjang macam tadilah. Macam ikan semilang. Kita saya tak tahulah, yang saya buat kajian ketam itulah. Sebab saya nelayan. Nak kata semua saya tak tahu. Ketam ini, ketam batu memang ada betul-betul batu yang kat Batu Karang tu. Itu ketam batu betul. Memang semacam batu betul seluruh badannya. Mungkin adalah isi sikit. Ketam ikat tu lah. Boleh lah. Sebut-sebut boleh. Sama. Dia satu alam tu. Dia tak dalam air. Dia karangan laut tapi tak hidup dalam air. Dalam air dia mati. Sebut sudut. Kerana dia hidup duduk di tepi laut, karangan laut. Apa dia? Oh, telur dia, setiap telur adalah suci. Setiap telur adalah suci, maka sebab itu boleh makan. Bila binatang suci, maka telurnya suci. Semua binatang adalah suci kan? Maka sebab tu semua telur binatang adalah suci. Janganlah makan telur kucing pula, ada telur binatang. Ini semua binatang suci, telur kucing pula makan, mana boleh. Sebab tu telur penyu boleh makan, telur kura-kura boleh makan, telur buaya boleh makan, telur lebah boleh makan. Kalau kita betul-betul dapat telur lebah macam telur kerengga tu, boleh makan. Telur kerengga tak boleh makan sebab kerengga dia bukan jenis binatang, dia jenis unggas, jenis semut. Jangan pula pergi ambil yolok sarang kerengga, makan telur kerengga. Boleh. Semua telur binatang boleh makan. Telur lelabi ke, telur tontong ke, telur penyu ke, telur kura-kura ke, telur buaya ke, telur bewak ke, bewak telur ke? Telur ular tak boleh sebab racun. Ular racun.
Telur ular tu beracun, tak boleh makan. Itu dia punya hukum telur. Telur dia mengikut binatang. Binatang suci, air maninya suci. Air mani itulah telur. Adapun susu binatang najis. Susu kucing najis, sama dengan air kencing dia. Susu dia. Panjang ni tak? Boleh? Tak ada lagi? Itu dah bukan telur, dah jadi orang dia. Dalam telur pun dah jadi orang dah. Tak boleh dah. Dia telur saja. Yang belum ada orang, belum ada darah lagi. Apa dia? Tak ada kenapa dah perintah. Hikmah-hikmahnya tu mungkin ada. Mungkin hikmahnya kita tak tahu. Setiap yang Allah larang tu ada larang, ada hikmah, ada semata-mata larangan. Macam tulang, kuku bukan makanan dia. Tulang dia, kuku pun tak boleh. Jadi ialah yang mana kita ada hikmah tu kita tahu, yang tak ada hikmah pun itu perintah. Ada perkara yang disuruh tu ada hikmah dia. Contohnya zakat, hikmahnya boleh bantu orang miskin kan. Tapi kalau macam sembahyang, apa ada hikmah dia? Tak ada. Semata-mata kehambaan, nyata hamba dan Tuhan je. Allah perintahkan kita sembahyang. Kalau puasa mungkin ada hikmahnya supaya kita sihat. Jangan jalan terus je perut. Jalan tak berhenti. Jadi kalau puasa dia berhenti. Ada hikmah dia. Sembahyang ni apa dia? Tak ada. Tak budi semata-mata. Ta'bud, kehambaan semata-mata. Perintah kena buat. Jadi insyaAllah malam setakat ni sajalah tak. Saya pun makin panas dah ni. Ubat tak ada kat rumah tu. Awak Panadol je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Faham tak? Jadi kan kita tak tahu dia samak tak betul lah Ustaz. Orang Islam nak kena baca bismillah ke apa. Tak ada syarat samak tu nak baca bismillah ke. Syaratnya kalau kulit tu kita basah dan kering dah sama. Suci lah dia. Yang tak boleh suci kecuali anjing dan babi. Kulit anjing dan babi kau samak macam mana pun tak suci, kerana kulit itu sendiri adalah najis. Maka sebab itu kulit bangkai dihukumkan mutanajis, bukan najis. Itu yang saya nak cerita apa dia? Mutanajis dengan najis. Boleh tak? Kadang-kadang kalau kita tak betul, tak selesai nak hurai apa dia mutanajis dan apa dia najis. Jadi apa dia tadi? Ain yang mutanajis dan yang suci daripadanya dengan disamakkan dia. Inilah iklan yang saya baca minggu ni untuk minggu depan. Jadi yang saya cerita ni untuk minggu depan lah ni. Kalau tak datang tertinggal lah ni. Yang ni tadi saya tak baca habis sebab dah baca dah. Yang atas air tadi kan 2 kolah tadi. Sama dia. Dan di mana dia tadi? Dan yang 3 persegi maka 1 zirak setengah lebarnya dan panjangnya dan 2 zirak dalamnya. Itu yang tak habis kan? Samalah tu air yang 2 kolah tadi. Kalau catatan mengikut sukatan. Kalau mengikut timbangan 500 kati Baghdad. Setiap 500 kati Baghdad, kati Malaysia 317 saja. Gantang Baghdad pun sama. Kalau gantang Baghdad, segantang Baghdad, gantang kita dia 4 kati 12 tail tau. Gantang kita segantang 5 kati 12 tail, kurang sikit 6 kati. Gantang Baghdad 3 kati 12 tail, setengah kati lebih sikit aja. Setengah gantang lebih sikit. Satu gantang Baghdad tu macam kita bayar ni kan 2 kilo.3 berapa ke? Peterah kan?
itu satu gantang Baghdad. Sedangkan gantang kita 4 kilogram, dia 2.3 par berapa ke? Dekat separuh kurang dia. Lebih sikit pada separuh. Itu gantang Baghdad dan gantang kita. Sebab gantang kita 4 kilogram, gantang dia 2 kilogram lebih sikit. Boleh. Sebab tu kita fitrahkan segantang. Bukan gantang kita 6 kati. 4 kati ke segantang. Tak ingat dah saya. Kalau beras lah segantang 5 kati 12 sail, dekat 6 kati lah. Mana nak ingat, yang lapis baru tak ingat, ni lapis saya je ingat kati tail ni. Lapis saya je, lapis kemudian ni tak tahu dah main kilo. Jadi malam ni kita berhenti di situ. Ada ke tuan-tuan yang nak bertanya? Ada 5 minit. Ha? Air telaga kalau masuk najis yang mengubahkan rupa dia, dia hanya boleh suci kalau air banyak pula masuk, hilang najis tadi. Dengan membuang najis yang ada dulu dan dibanyakkan air. Air hanya boleh disucikan dengan membanyakkan dia. Faham tak? Air sedikit boleh suci dengan dibanyakkan dia. Banyak mana lebih pada 2 kolah. Air dah banyak juga jadi najis, banyakkan lagi pada tu hingga hilang sifat dia tadi, rupa, rasa dan bau, maka sucilah air. Boleh. Air telaga kan, kalau dah telaga tak boleh nak bagi banyak, tak payahlah, kena buang. Dalam telaga tu kan, telaga simen kan, kita nak banyakkan lagi dah tak boleh. Kan dulu orang buat telaga bulat simen dalam kan, tak macam mana anak lembu pun jatuh dalam. Nak banyak macam mana penuh pun tak hilang kan, kena buanglah, timbalah. Tunggu air lain masuk pula hingga hilang dia punya rasa, rupa dan bau. Boleh? Ada lagi? Itu najis. Nanti kita akan sampai dalam bab najis yang dimaafkan. Adapun najis yang dimaafkan ialah percikan air jalan raya, walaupun ada bangkai yang mughalazah sekalipun. Selama mana tidak basah itu melebihi kawasan yang terbawah daripada anggota. Mana tak sampai naik sampai ke atas. Kalau lutut gini kan, tak sampai setengah lah betis tu naik. Kalau sampai ke setengah betis naik, tak maaf juga. Kalau kain basah, tepi-tepi kain sikit-sikit, dimaaf. Percikkan jalan raya. Tapi kalau sampai kepala lutut pun dah basah, tak maaf lah. Air percikkan jalan raya. Sedikit taik-taik burung yang di tepi-tepi masjid yang susah nak buang kan. Taik burung, taik cicak, tak maaf. Taik burung sebab dia terbang-terbang, cicak senang buang. Cuma banyak tu sebab kamu malas buang. Taik burung mana sekali datang banyak kan, ramai burung. Macam mana kita nak dimaafkan taik burung macam di Mekah kan banyak kan. Saya pernah tengah sembahyang, tahu-tahu sejuk kat sini ha. Kita sembahyang kaki 5 kedai tu kan, tahu sejuk, tengok putih sini, apa nak buat, balik basuh lah kan. Balik basuh, sembahyang balik semula. Ha? Tak maaf, yang maaf di bawah. Ini dia jatuh tu benda-benda tak maaf tu, sebab dia jatuh kita, dia jarang-jarang berlaku. Ini yang kita berjalan, kalau ada tek burung sembahyang kena tek burung tu tepi jalan tu, itu dimaaf. Tapi kalau kita sembahyang burung berak kita tu tak maaf tu, ada dosa yang tak selesai lu kot. Di Mekah tu saya cakap pandai lah, kalau kita tak betul nampak-nampak Tuhan tunjuk lah. Saya pun tak banyak cakap banyak lah, banyak kali kena. Kalau kita niat kita sikit kurang nampak lah, sebab memang di Mekah tu Nabi-Nabi di sana ramai kan. Contohnya lah, saya nak pergi ke, orang lain semua bawa 2 tau. Kain pakai 1, selendang 1 kain ihram kan. Pergi Arafah. Nak duduk 3 hari buat apa, bawa sampai 2 helai, pakai selai sudahlah. Bawa selai. Hari mula sampai tu saya sangkut belah sini. Boleh orang belah sini dia pergi ambil saya punya, saya tak nampak. Saya tengok dia punya yang hingus hijau, takkan saya nak ambil. Dah saya tak ada selendang, tinggal kain di pinggang saja. Nasib baik ada tuala kan, tuala yang merah. Orang pakai ni selendang putih, saya pakai selendang merah di padang Arafah. Nak buat macam mana, tak bawa selai, nampak tak? Awak malas, orang lain semua bawa dua-dua, kau nak buat selai, yang hilang.
Janganlah, tak apa aku pandai, pergilah balik dulu. 3 hari tak jumpa pintu nak keluar masjid. Mekah nampak betul, cubalah. Dia boleh tak jumpa pintu nak keluar, tak jumpa jalan. Dia lalu 2-3 kali lalu dah kat hotel dia tu. Dia boleh tak nampak tu dia punya maktab di situ. Dah jenuh kawan cari 3 hari baru jumpa balik di Mekah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah sebut dalam Quran Mekah. Boleh, ada lagi nak bertanya? Paspon. Jadi malam ni cukuplah, dah tak ada pertanyaan lagi tak? Sambung minggu depan. Cerita bangkai yang minggu depan itu. Kulit bangkai yang boleh disuci dengan samakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.